بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Kasih Tuan Imam dan jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Sahabat baik ni. Ada. Yang kedua ya. Tanya kamu sahabat. Surah 14 insyaAllah ya. Mudah-mudahan. Daripada Thabit Al-Bannani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Surah 15 insyaAllah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna manil mu'min? Situ. Atadruna manil mu'min? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, Atadruna manil mu'min? Nabi tanya, tahukah kamu siapakah orang mukmin? Nah, Nabi tanya, siapakah orang mukmin? Yang dikatakan al-mukmin, al-mukmin tu siapa? Kenal tak Nabi tanya? Tu. Lalu sahabat pakak jawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu mereka jawab, Allah dan Rasulah yang lebih tahu ya Rasulullah. Kami tidak tahu. Ya. Siapakah orang benar-benar yang beriman kepada Allah? Mulah ya Rasulullah. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu daripada kami, kata sahabat. Ya, kami tak tahu. Ya, siapakah sebenarnya? Yang digelar mukmin tu siapa? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kenal orang mukmin, kata Nabi, allazi la yamutu. Nak kenal orang mukmin, iaitulah orang yang mana dia tidak mati. Ya, orang mukmin ni orang yang tidak mati. Hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu. Mereka ni orang yang tidak mati, kata Nabi, sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Allah. Ya. Orang mukmin ni iaitulah orang yang tidak mati dia, melainkan Allah kurniakan, Allah penuhkan dalam telinga dia ni benda apa yang dia suka dengar. Nah. Mana kata Allah hiasi dia atas dunia. Telinga tak nak dengar benda yang lain. Telinga tak nak dengar benda yang deraka dengan Allah Ta'ala, dan tak pernah penuh dengan benda maksiat. Yakni maksiat telinga. Tetapi Allah penuhi dengan benda-benda yang baik. Mimma yuhibbu. Walau anna rajulan amila bi ta'atillahi ta'ala
fi jawfi baitin ila 70 baitan. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan seseorang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70, ya, andai kata ada orang yang berbuat taat dalam rumah yang mana fi jawfi baitin ila 70 baitan, ala kulli baitin babun min hadid. Kata Nabi, andaikan seseorang yang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70, dan pada tiap-tiap rumah ada pintu besi. Lalu kata Nabi, la albasahu rida'a amalih hatta yatahaddatsa an-nasu bidzalika wa yazidu. Ya, bagaimana Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Allahu akbar. Ya, walaupun demikian, nak ceritanya orang tak tahu, kita bincang bab ikhlas lagi. Nah, ni topik bab ikhlas lagi. Nabi tanya, bagaimana kamu kenal tak orang mukmin? Orang mukmin ni kata Nabi, orang yang tidak mati dia, melainkan Allah kurniakan, Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang dia suka. Mana? Antaranya kalau ada orang beramal soleh, ada orang taat, kata Nabi, dalam rumahnya yang berlapis-lapis. Berapa lapis? Yakni 70 lapis. Agak-agak tak dengar dah tuan-tuan. Nah, rumah kita satu lapis pun orang tak nampak dah kita sembahyang tahajud. Agak orang tak nampak kita buat sembahyang tahajud, kita sembahyang berjemaah, kita baca Quran dekat rumah. Ni Nabi gambar 70 lapis. Dia beramal dalam rumah dia 70 lapis. Mana orang nak nampak tuan-tuan? Tak nampak. Dan tiap-tiap rumah tu ada pintu besi. Nah, di dalam rumah yang berlapis 70 lapis, dan tiap-tiap rumah ada pintu besi pula. Bukan kita kata buka macam tu, ada pintu besi lagi, orang tak boleh masuk. Nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Orang akan bercakap, orang akan kenal, orang akan tahu. Walaupun dia buat macam tu sekali, wa yazidu, Allah akan beri nampak juga, maknanya kehebatan aura dia. Begitu. Allahu Rabbi. Ini orang-orang yang hebat. Ya. Walau macam mana pun orang akan nampak kehebatan dia. Ya. Walau macam mana sekalipun. Kita pernah bicarakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan ramai lagi ahlillah, kadang-kadang penampilan diri dia tu macam orang tak sihat. Macam orang tak sihat. Sebab dia takut dengan mati, kadang-kadang jadi macam tu, jadi bela. Tetapi sungguhnya itulah di antara tanda-tanda, kata Nabi, nak kenal sungguh orang beriman. Segala kebaikan dia, segala yang dia buat, Allah Ta'ala akan sampai juga dalam lubuk hati manusia. Walau macam mana sekalipun. Tak kenal pada zahir, tapi orang nampak, orang tahu. Ya, ini kehebatan yang Allah kurniakan. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yazidun. Lalu sahabat tidak faham. Bila mana Nabi kata Allah Ta'ala akan lebih-lebihkan, ya, akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Apa dia yang dilebih-lebihkan ya Rasulullah? Apa dia yang begitu keadaan sekali? Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi jawab, qila ya Rasulullah wa kaifa yazidun.
Lalu jawab Nabi, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalih. Sahabat tanya, bagaimana dilebih-lebihkan ya Rasulullah? Maknanya dinampak-nampakkan oleh Allah. Macam mana cara dinampakkan oleh Allah Ta'ala tentang amalan orang-orang yang beriman? Walaupun dia beramal begitu dahsyat, 70 lapis rumah tuan-tuan, dipagar lagi dengan pagar besi. Ikut kita tak nampak dah lah. Tak nampak dah. Tetapi bagaimana yang kata Nabi? Yazidu. Lalu Nabi jawab, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalih. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Seseorang mukmin suka amalnya bila mana amalnya bertambah. Ya. Bagaimana amalan ini dilebih-lebihkan, dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan ya Allah. Lalu bagaimana jawab Nabi? Nabi jawab, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amali. Orang beriman sifat dia, iaitulah dia suka ma zada fi amali, bila bertambah pada amalan dia. Bila mana bertambah pada amalan, orang beriman dia suka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, yang baik tak apa, kita sebarkanlah supaya apa yang kita buat baik boleh orang ikut juga. Maka bertambah disebabkan kita Allah. Ya. Bertambah amalan sebab dia tengok ada seorang hamba Allah begitu hebat, bertambah, masya-Allah. Maka Nabi kata tu sifat orang beriman. Bila mana amalan-amalan dia bertambah, amalan-amalan dia meningkat, dia sangat suka. Kan? Sifat orang beriman hadirin sekalian, ya, dia tidak kedekut dalam bab tu. Nabi sebarkan dalam bab sedekah sehingga dikenali sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling hebat. Lalu sahabat-sahabat lain tahu bagaimana nak buat, nak sebar kebaikan pada sedekah, nak banyakkan amal-amal. Huzaifah ibn Yaman, bila mana dia tengok Nabi SAW sembahyang malam, dia rindu nak ikut, tuan-tuan. Dia suka. Walau dia pun boleh buat, tak ada masalah. Ya. Tetapi bila mana dia tengok Nabi sembahyang malam, maka dia nak follow Nabi, nak ikut Rasulullah. Dia tidak tahu lagi kekuatan dia nak banding kekuatan Nabi. Kan? Nabi sembahyang seorang macam mana, tuan-tuan? Dia tak pernah tengok lagi mungkin. Malam tu dia tengok Nabi sembahyang. Ya. Lalu dia nak berimamkan dengan Rasulullah, nak sembahyang malam dengan Nabi. Tengok tuan-tuan, ya Allah, dalam kitab bab bercarakan bab qiyamul lail, tuan-tuan, diceritakan hadis ini. Ya, bagaimana Huzaifah ibn Yaman, bila mana dia ikut Nabi, rupa-rupanya Nabi bila mana sembahyang seorang diri, tuan-tuan, sembahyang seorang, sangat hebat ibadat Rasulullah. Ya. Bila mana waktu qiyam lamanya, ya, Nabi baca surah Al-Baqarah, habis satu surah Baqarah, satu rakaat, tuan-tuan, habis surah Baqarah, sambung lagi dengan surah An-Nisa, Ali Imran. Habis daripada surah Al-Baqarah, sambung lagi An-Nisa, sambung lagi Ali Imran. Ya, hadirin dikasihi lagi rahmat Allah. Berapa line Nabi baca satu rakaat, ya, sehingga Huzaifah kata dah, ya, panjangnya Rasulullah baca, ya, siapa tahap dia gambarkan Nabi rokok sama panjang dengan qiyam, Nabi iktidal sama panjang dengan rokok, Nabi sujud sama panjang dengan iktidal. Ya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, ini cara Nabi sembahyang lamanya bila mana sembahyang sunat seorang-seorang. Tetapi kalau sembahyang berjemaah, Nabi besar. Kan? Bila mana ramai-ramai, jangan panjang-panjangkan, sebab di belakang tu ada dzil hajah, ada orang berhajat. Tapi idza shalla ahadukum falyutawwil ma sya.
Tapi bila mana kamu semayang seorang-seorang, panjangkanlah. Ikut kandok. Ikut kandok Nabi sebut. Falyutawil masya. Panjangkanlah ikut kandok kamu. Nak sujud berapa lama silalah. Tapi kalau semayang ramai-ramai, jangan buat begitu Nabi sebut. Ya. Nabi pernah tegur. Ya. Siapa dia hadirin sekalian? Ya. Seorang sahabat yang semayang panjang, dia tu imam, dia sepanjang-panjang. Ya. Panjang sangat dia baca, sedangkan di belakang tu ada orang tua yang uzur. Ya. Tu. Siapa dia? Ibnul Yaman hadis Muaz Ibnul Yaman. Betul ya? Bukan Muaz Ibnul Yaman. Siapa ya? Seorang sahabat ya yang diutus ke Yaman. Muaz ke? Bukan ya? Terlupa itu. Muaz Ibn Jabal kan? Ya. Ibnul Yaman. Ya, yang dihantar ke Yaman. Sahabat tu. Dia pernah ditegur oleh Nabi sebab dia panjang baca. Ya. Sehingga orang tua tu mufarraqah. Orang tua makmum tu mufarraqah. Semayang seorang diri tak larat. Ya. Lalu pada waktu tu hadirin sekalian, sahabat-sahabat lepas mana semayang, cakap dengan dia, wahai orang munafik. Cakap kau orang tua ni, mu munafik, mengapa kamu berhenti semayang dok ikut tu imam? Waktu itulah dia pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi aku semayang di belakang saudara ni, ya, yang dia tu baju panjang sangat. Aku ni dia tak tahu aku sakit lutut. Begitulah agaknya. Nak berdiri lama tak boleh. Lalu aku mufarraqah. Sehingga sahabat gelarkan aku munafik. Allahu Akbar. Lepas tu lalu dia mengadu dengan Nabi. Nabi panggil sahabat. Yes. Ya. Tu. Nabi panggil sahabat tu. Allah, kenapa lupa ni ya? Biasa kita sebut dah nama dia ni. Ya. Ya. Maka dipanggil. Mengapa kamu baca panjang-panjang? Nabi sebut, wahai sahabat. Ya. Wahai sahabat, apa yang kamu buat salah dengan laki-laki ini? Ada tak kamu buat salah? Jawab dia, tidak ada ya Rasulullah. Cuma saya tadi baca panjang. Semayang maghrib baca panjang. Yang itulah nas yang Nabi tegur tuan-tuan. Ya. Bila mana ada Zilhajah, dalam kitab Sirus Salikin pun disebut dah. Ya. Disebut dalam membicarakan dalam bab solat. Bagaimana hadirin sekalian, Nabi nak menjaga adab. Ya. Nak jaga adab bagaimana, tengok kalau ramai-ramai di belakang tu ada Zilhajah, ada orang tua, ada anak-anak dan seumpamanya, maka hormatilah akan makmum. Ya. Yang banyak kita kata hajat di belakang. Ada pun seorang-seorang, kalau kamu semayang malam atau solat secara keseorangan, maka sembahyanglah sebagaimana yang kamu kehendak. Itu adab yang Nabi ajar. Ya, bagaimana kita dalam solat sekalipun. Habis. Maka sifat orang beriman, kata Nabi, suka bila mana amalan dia tu dalam keadaan bertambah, berganda. Kan? Kita suka tuan-tuan. Bila amalan tu bertambah, berganda, kita tengok pada orang-orang lebih daripada kita, kita suka. Anak-anak kita sembahyang berjemaah, kita suka daripada dia sembahyang kat rumah. Kita suka gitu. Nah, maka inilah di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlumba-lumba tuan-tuan. Sebab itulah berlaku kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Ya, seorang jutawan, ya, seorang dermawan lagi hartawan kan, kita kenal Sayyidina Uthman. Ketika mana Nabi tanya berapa kali, ya, dialah yang angkat tangan. Ya. Bila mana Rasulullah sebut kita nak pergi berhijrah ke Madinah, dana tak ada ni, siapa nak sumbang? Maka dialah beberapa kali dia angkat tangan. Ya Rasulullah, aku infak ya Rasulullah seluruh apa dia? Unta-unta. Ya Rasulullah, aku infak barang-barang di atas unta. Ya Rasulullah, aku infak segala harta yang ada di rumah aku. Berapa kali dia angkat tangan tuan-tuan. Ya. Ini di antara sebab tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalih. Ya. Sungguhnya orang beriman ni dia suka bila
bila mana pada amalan dia sentiasa bertambah dan bertambah, ya. Moga-moga kita macam tu hadirin sekalian. Lalu bila mana begitu, orang dengar, orang pakat sepuk. Orang dengar, orang pakat tambah. Dan seumpama tuan-tuan. Macam kita buat misi pasca banjir lah. Nah, berapa hari dia buat sapah penuh surau. Orang tengok tuan-tuan. Nah, kita suka macam tu. Orang beriman jiwa dia macam tu. Kita sebut datang, kita sebut datang, kita sebut datang. Allahu Akbar. Hani infak dengan cara dia, hani infak dengan cara dia. Hadirin sekalian, kehebatan Allah kurniakan bila mana orang tu faham. Nah, orang beriman bila mana dia faham, itu jadinya masya-Allah. Ya. Jadi alhamdulillah kita beramal sekadar mana kita mampukan tuan-tuan. Tu dah nampak dalam kehidupan kita. Thumma qala atadruna manil fajir. Nabi tanya pula, lepas mana kamu kenal orang beriman? Yang kedua Nabi tanya, apakah kamu kenal orang-orang fajir? Siapa dia orang fajir? Yakni orang yang derhaka dengan Allah, yakni orang yang buat benda-benda, perkara-perkara yang Allah tidak suka. Fajir. Kenal tak kamu orang fajir siapa? Nabi tanya. Kenal ada orang derhaka? Lalu sahabat jawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasul je tahu. Kami tidak tahu, ya Allah. Orang beriman tadi tahu dah. Bermakna Allah sentiasa dengarkan dia dengan kebaikan, tuan-tuan. Okay? Allah tidak matikan dia sehingga dia dengar kebaikan. Di mana-mana kebaikan. Dia dengar kebaikan. Dan dia sentiasa bertambah pada amalan. Itu orang beriman pada Allah Ta'ala. Allah sentiasa ngiang-ngiangkan kat telinga dia. Orang sentiasa bicara tentang kebaikan. Orang duk sebut-sebut, tuan-tuan. Tetapi orang kafir ataupun orang yang buat maksiat, yang derhaka dengan Allah, Nabi tanya siapa dia, kamu tahu tak? Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yakrahu. Walau anna 'abdan 'amila bi ma'siyatillah fi baitin fi jawfi baitin ila 70 baitan ala kulli baitin babun min hadid la albasahu Allahu rida'a 'amalih. Allahu akbar. Hatta yatahaddas an-nasu bidzalika wa yazidu. Nak kenal orang fajir, orang derhaka, Allah tidak matikan dia, melainkan Allah Ta'ala penuh telinga dia daripada perkara-perkara yang Allah benci. Nah, orang duk cerita tentang kejahatan dia, Allah tidak akan matikan dia sehingga dia dengar benda-benda derhaka yang dibuat. Dia dengar benda-benda yang tak comel, tuan-tuan. Ya. Ini di antara orang yang derhaka pada Allah. Walaupun seseorang hamba Allah tu buat maksiat di mana? Buat maksiatnya di rumah yang 70 lapis juga kata Nabi. 70 lapis. Lalu dia buat maksiat dalam rumah yang tingkatnya ke-70 contoh. Orang tahu tak? Tak tahu. Tetapi Allah perdengarkan juga dengan kejahatan yang dia buat. Hadirin dikasih lagi dirahmati Allah Ta'ala. Yang dia buat, sekiranya kata Nabi, andaikan seorang yang berbuat maksiat di dalam rumah yang berlapis 70 rumah, masing-masing berpintu besi juga kata Nabi, nescaya Allah akan memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Dia buat maksiat kat mana? Jauh pada pandangan mata orang. Orang tak nampak. Tapi keluar-keluar sekali-sekala orang tengok, nampak comel. Tapi Allah Ta'ala tahu siapa dia. Sebenarnya dia buat maksiat. Sangat jauh pada mata orang, pandangan orang. Maknanya dia pandai tutup, tuan-tuan, dia buat maksiat.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan apa dia? Perlihatkan pakaian amal dia. Ya. Allah Taala akan buka la albasahullahu rida'a amalih. Pasti Allah akan pakaikan dia dengan pakaian amalan dia. Kalau orang jahat kita nampak tuan-tuan. Walaupun dia keluar cari makan pagi-pagi pakai jubah, pakai serban, ya. Tapi dia ni suka judi, orang nampak. Nah, walaupun dia ni dalam keadaan pergi sembahyang, tetapi hidup dia derhaka pada Allah. Orang nampak dia. Kata tuan, Masya Allah, tabarakallah. Itulah di antaranya. Apatah lagi kalau Allah pakaikan dia dengan amalan kejahatan. Ya, maka segala yang dia buat ni Allah akan tunjuk. Allah akan tunjuk walaupun jauh dia buat. Walaupun tak nampak kejahatan yang dia buat. Tetapi kata Nabi, hatta yatahaddatsan nasu bidzalik wa yazidu. Sehinggalah bagaimana kata Nabi, manusia akan bercakap-bercakap dan berlebih-lebihan lagi, berlebih-lebihan dengan kejahatan yang dia buat. Lalu ditanya, qila ya Rasulullah, wa kaifa yazidun ya Rasulullah? Apakah yang dikatakan berlebih-lebihan mereka ni dalam kemaksiatan? Lalu jawab Nabi, innal fajira yuhibbu ma zada fi fujurih. Nabi jawab, orang yang derhaka ni dia suka apa yang menambah kepada derhakanya. Sama je. Kalau orang yang beriman dia suka bertambah amalan dia dengan kebaikan. Orang derhaka pun dia suka kalau dia bertambah dengan kederhakaan pada Allah. Kan? Dia buat derhaka, dia buat benda jahat, lagi bertambah, lagi dia suka. Sebab tu kata Nabi SAW, orang ni tidak mati dia, melainkan Allah Ta'ala penuhkan pendengaran dia, orang dengar di mana-mana. Bertambah-tambah kejahatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia seronok dengan pertambahan tu. Wal'iyadu billah, hadirin sekalian. Ya, akan tetapi orang beriman kepada Allah, dia gembira kalau amalan baik itu bertambah. Dia suka kalau dalam keadaan orang tahu segala kebaikan, lalu orang buat kebaikan. Kan? Jadi itu di antara dua perkara yang berbeza, hadirin sekalian. Manusia yang hidup di atas dunia, yang pertama kata Nabi al-mu'min, yang kedua digelar al-fajir. Ya, maka kita di mana, hadirin sekalian? Sama ada kita yang pertama sebagai orang yang beriman, yang sentiasa dengan kebaikan, lantas dia nak buat, dia nak tambah, Masya Allah. Ya, adapun hidup atas dunia sebagai manusia yang derhaka dengan Allah, tak pernah buat kebaikan, tak terlintas nak tambah kebaikan, nak bertaubat pada Allah, buat benda-benda yang derhaka dengan Allah. Dan bila mana dengar benda yang derhaka, dia seronok, dia buat tu dia seronok, hadirin sekalian, dan bertambah-tambah, ya, benda-benda yang derhaka dengan Allah, wal'iyadu billah. Ya, maka itu di antaranya, hadirin dikasih lagi dirahmati Allah. Ya, kita buat suatu perkara, ya, yang sangat penting dalam hidup kita, di mana kita sebenarnya, ya, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai amalan seseorang, maka insya-Allah, hadirin sekalian, mereka lah orang-orang yang berjaya kalau mereka tu beriman pada Allah. Itu ciri-cirinya di atas dunia. Nah, Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahli khair satu sama lain berpesan 3 kalimah. Auf bin Abdullah rahimahullah, dia sebut apa? Dia kata orang-orang ahli khair, orang-orang baik, ketika mana dia berada di atas dunia ni, tak lekang daripada bibir mulut dia, dia sentiasa berpesan. Orang baik dia akan cerita tentang kebaikan, tuan-tuan. Kalau orang orang fajir, ia akan cerita tentang kejahatan, tentang maksiat. Orang baik tidak ada masa, tuan-tuan, melainkan duduk dia akan bincang, dia akan muzakarah benda-benda yang membawa kebaikan. Ya, setiap kalam yang keluar daripada bibir mulut dia, benda-benda yang baik. Nah, tidak sembang benda-benda kosong. Apa dia yang mereka berpesan, tuan-tuan? Yang pertama, siapa yang beramal untuk akhirat,
maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Allah. Tuan-tuan, hebatnya amalan Allah pelihara. Contohnya kita sedekah. Ada? Contoh kita sedekah. Tuan-tuan pernah tengok ada orang sedekah apa-apa? Tak ada. Itu hebatnya sedekah. Kan? Kita beri sedekah, Allah balas balik, tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang kita tengok orang yang paling banyak sedekah, hidup dia senang sungguh, tuan-tuan. Kan? Ya Allah, tabarakallah. Nabi SAW macam itulah kita tengok. Kehidupan Nabi ajwadun nas, manusia yang sangat dermawan, yang sangat kasih. Ya, pernah kita tengok dan kita dengar sejarah hidup Nabi SAW. Ya, dalam bab makan minum, di dalam bab apa dia lagi kasih sayang dengan sahabat, sangat hebat Rasulullah. Sebab orang beriman, dia akan sentiasa bermuzakarah. Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan urusan dunianya. Itulah di antara yang kita guna pakai, tuan-tuan. Yang kita guna pakai. Bermakna Allah tidak akan papakan orang yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan erti kata, makna kata jaga untuk akhirat, untuk dia juga, bukan untuk Allah Ta'ala, untuk dia selamat di akhirat. Maka dia beramal untuk akhirat. Ya Allah, tabarakallah. Ingat tak tuan-tuan kita dengan sahabat Suhaib ibn Rumi? Suhaib ibn Rumi seorang sahabat berbangsa Itali. Dia datang dari Rom cari Nabi SAW. Merentasi laut Mediterranean, kan? Cari Nabi, tuan-tuan. Dia saudagar di mana, bila mana berada dekat Mekah, dia saudagar kaya. Tetapi bila mana Nabi nak berhijrah ke Madinah, Abu Sufyan tahan harta dia. Kalau kamu nak berhijrah bersama Nabi, jangan bawa harta Mekah. Jangan bawa segala harta benda. Nak pergilah. Nak jadi saudagar, bina balik daripada balik. Ongkak-ongkak Madinah. Jangan bawa harta di Madinah. Jangan bawa harta Mekah. Jangan. Masya Allah, tabarakallah, hadirin sekalian. Tetapi kerana cinta dengan Nabi SAW, cinta dengan perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi, maka dia sanggup, tuan-tuan. Dia sanggup tinggal segala-gala kekayaan yang sangat banyak yang dia telah mula di kota Mekah. Walaupun disekat. Jangan bawa kekayaan. Jangan bawa ni. Pergi tubuh badan saja sudah. Tuan-tuan, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat memuji pendirian yang ada pada Suhaib ibn Rumi. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Tuan-tuan, Allah puji sahabat. Allah jawab sebab pelaburan yang sangat hebat, tuan-tuan. Ketika mana Allah sebut wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di kalangan manusia ni mereka jual diri mereka dan segala-galanya semata-mata nak cari keredaan Allah. Kah? Kita pun belajar-belajar dah, tuan-tuan. Tinggal anak bini 2-3-4 hari nak pergi tolong pasca banjir ialah tu. Mudah-mudahan kita tinggal. Ketika mana kawan-kawan kita masih lagi dalam dilema hari ni, ada perasaan cinta. Tinggal anak bini, tinggal makanan, tinggal sejuk kita macam mana kita masuk. Tuan-tuan, kawan-kawan kita ada baru balik. Sehari dua ni tuan-tuan bawa, ya, pakaian, bawa selimut pergi Kuala Kerai. Sejuk, tuan-tuan, 17 darjah Celsius. Allahu Akbar. Kah? Saudara-saudara kita ada baru balik pun, jemaah kota Damansara balik. Bawa kain selimut, cari macam-macam, bawa. Masuk Limau Kasturi, macam-macam dia tahu. Tuan-tuan, orang tua-tua di sana kadang-kadang dah trauma dia pada tahap yang bahaya, tuan-tuan. Sampai tahap dia tak nak. Bawa kain selimut, bawa apa, dia marah. Aku tak nak kain selimut, tak nak. Nak rumah. Orang tua, tuan-tuan. Orang tua dia sedar tak ada rumah. Duduk dengan tidak ada rumah. Dapat kemah pun ialah boleh duduk sekejap, siang panas lagi. Jadi dia jadi meracau, tuan-tuan. Meracau.
Jadi kawan kita kata sabar pakcik, bawa selimut lah dulu sejuk ni. Tak nak rumah. Tuan-tuan. Ini kawan-kawan cerita yang balik-balik tuan-tuan. Allahu Rabbi. Jadi kita pergi, mudah-mudahan apa yang kita buat itu tuan-tuan. Kalau Allah sebut sebagaimana yang disebut kepada sahabat yang bernama Sahib Ibn Rumi rahimahullah. Allah jawab tuan-tuan. Allah jawab. Bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu hebat. Lalu Allah bayar. Wa minan nas, ada di kalangan manusia ni kata Allah Taala hebat dia. Dia jual segala-galanya, diri, harta benda, masa dia. Segala-galanya nak cari redha Allah. Itu kita harap sangat-sangat tuan-tuan. Maka mereka digulungkan di antara orang-orang yang hebat. Allah Ta'ala maha rauf, maha lembut dengan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala maha lembut. Maka tu yang kita nak cari, mudah-mudahan atas dunia. Kata tuan, kita buat pelaburan yang sedikit untuk keuntungan yang banyak di akhirat. Satu, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Kita tengok tak pernah ada rugi orang yang bersedekah. Tidak pernah rugi orang yang berzakat, kata tuan. Atau kita keluar zakat, Allah cukupkan lagi. Kita keluar sedekah, Allah cukupkan lagi. Tak pernah kurang. Inilah yang ditonjolkan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Sebab tu Nabi sentiasa canang kepada sahabat, supaya sahabat cari pelaburan yang banyak di atas dunia. Biar nampak kehidupan dunia dengan kehadapan akhirat. Kerana dalam lubuk hati kita ni tuan-tuan, Allah tidak buat dua cinta. Ya. Barang siapa yang cinta akhirat, dia akan dapat dunia. Tetapi barang siapa dunia yang dia cintai, maka akhirat dia terlepas. Kan? Macam tu konsepnya. Orang yang cinta dunia, akhirat dia terlepas. Tapi kalau orang cinta akhirat, dunia dia akan dapat. Kan? Itu hebat Allah Ta'ala buat. Sebab tu hadirin sekalian, kita faham baik-baik kan? Ketika mana Allah sebut wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Yang pertama, cari akhirat. Kamu duduk atas dunia, wahai hamba aku, carilah di mana-mana kelebihan yang ada atas muka bumi ni. Sebagai bekalan yang pertama nak balik akhirat. Fala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua, jangan lupa akan habuan kamu atas dunia. Kena kerja. Tetapi Allah Ta'ala buat yang pertama sekali akhirat. Yang kedua baru dunia yang kita nak tinggal tuan-tuan. Bekerja juga, cari makan juga, cari nafkah juga, sebab kita duduk atas dunia. Tetapi yang lebih abadi akhirat. Yang pertama kena buat persiapan untuk di sana. Ya, jadi hadirin sekalian, itulah konsep orang yang beriman. Bila mana dia letak yang pertama sekali, dia pesan pada diri dia sendiri. Orang beriman dia akan pesan, dia akan tahu, yakni orang yang beramal untuk akhirat, Allah akan cukupkan urusan dunia dia. Yang kedua, dan sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Allah, tuan-tuan. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, pasti Allah akan jaga hubungan dia sesama manusia. Kita jaga sungguh hak Allah. Jaga hak Allah Ta'ala, maka Allah akan pelihara hubungan hablun minan nas. Dengan makhluk, Allah Ta'ala akan kurniakan hubungan yang sangat baik. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hadirin sekalian, kita tengoklah sejarah-sejarah para nabi, sejarah para rasul. Kita tengok sejarah-sejarah awliya illah di kalangan orang-orang tabi'in, tabi'in. Allah pelihara sungguh. Pernah kita ceritakan sejarah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang yang sangat hebat di antara apa dia? Minal a'immatil mujtahidin.
yang boleh keluar fatwa sendiri kan? Hebat 4 orang ni saja. Antara yang pertama sekali Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik radhiyallahu an. Yang ketiga Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang keempat Imam Ahmad Ibn Hanbal. 4 orang ni digelar a'immatul mujtahidin. Orang yang boleh beristihad, berfatwa dengan akal dia sendiri. Hebat sungguh tuan-tuan. Bukan calang-calang orang-orang ni. Maka kita tengok bagaimana kehidupan mereka. Seumpama Imam Abu Hanifah, bila mana dia jaga sangat hubungan dia dengan Allah. Dia jaga hubungan dengan Allah. Lalu Allah jaga hubungan dia sesama manusia. Macam mana Allah jaga hubungan dengan manusia, hadirin sekalian? Bermakna dia tidak terkesan oleh perbuatan manusia. Walaupun orang buat benda yang derhaka pada Allah, yang sakit hati kalau kira-kira. Kita tengok peristiwa berlaku pada Imam Abu Hanifah yang duduk berjiran dengan siapa tuan-tuan? Dengan ahli maksiat. Dia duduk berjiran dengan orang yang lalai dengan Allah. Tiap-tiap siang malam balik rumah, balik kuliah dengan benda-benda yang lagu. Pasang lagu kuat gong tepi rumah. Siapa dia tuan-tuan? Bapa ulama. Iaitulah Al-Imam Abu Hanifah. Dia tak malu Allah. Ada juga orang style gitu kan. Duduk rumah dia tak malu Allah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah tak tegur dia tuan-tuan. Cuma sentiasa berdoa dalam hati. Ha? Nak tegur macam tu takut terasa. Cara hikmah bagaimana tuan-tuan? Balik-balik bising. Balik-balik bising. Nak tidur tak boleh. Allahu Akbar. Tetapi dengan Allah Ta'ala dia jaga sungguh. Kan? Ulang alik. Sampailah satu saat. Dia balik daripada kuliah. Dia balik daripada muzakarah. Tiba-tiba diam. Nah, biasa balik. Masya Allah. Nak runtuh rumah dengar. Balik ni tak ada bunyi. Senyap suara. Lalu bila mana ditanya. Rupanya dia telah ditangkap oleh polis. Ditangkap oleh pasukan keselamatan kerana mengganggu ketenteraman awam. Jirang dia report, ditangkap polis, masuk lokap. Tu. Masuk lokap. Senyap, alhamdulillah. Boleh tidur lena semua sekali. Tapi tidak bagi Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, bila mana dia tahu jirang dia masuk lokap, maka dia pergi ke balai. Dia jamin kawan dia ni. Dia jamin jirang dia. Jirang dia tak tahu tuan-tuan. Pergi jamin, bayar sekian-sekian, tiba-tiba jirang dia lepas. Balik rumah kawan tu fikir, siapa dia jamin aku? Jirang dia tak tahu tuan-tuan. Yang dia jamin. Sehinggalah satu kali Imam Abu Hanifah ziarah dia. Saudara, minta maaf banyak saudara. Ketika mana kamu masuk penjara, kalau disebabkan aku saudara, minta maaf banyak-banyak. Ya. Waktu tu jirang dia tahu dah yang bayar jamin dia Al-Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, kesan daripada itulah. Tuan, saya tak pernah jumpa manusia sehebat tuan. Saya duduk berjiran dengan tuan, saya sakit hati tuan lama sungguh. Tuan tak buat apa pun. Tiba-tiba saya masuk lokak tuan yang jamin saya. Allah, tuan-tuan tengok. Ini harga seorang yang hebat. Orang yang beriman kepada Allah, ia tak terkesan dengan dunia. Memanglah terkesan juga, nak marah tu ada. Tetapi Allah kontrol. Sebab tu kita bacakan tadi kan hadirin sekalian. Bila mana siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, lalu Allah akan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Konsep inilah yang diguna pakai. Ya, bila mana hubungan dengan Allah terlalu hebat, insya-Allah tuan-tuan, manusia dia akan kalah. Dia akan kalah. Dia akan lemah. Bila mana tengok kehebatan kita dengan Allah. Ya. Dengan jarum-jarum yang kita gunakan, hikmah dan seumpamanya. Lalu Allah akan baiki hubungan kita dengan manusia. Jirang yang jahat jadi orang baik tuan-tuan.
Jiran yang tak bertudung, insya-Allah dia akan bertudung. Jiran yang tak semayang, dia akan jadi orang semayang. Itulah. Ini di antara yang penting. Kita cek diri kita dulu. Kita jangan cek orang, kata tuan. Tapi umat akhir zaman kita banyak cek orang kadang-kadang. Nah, ni apa ni dak mayang bang duduk benda apa ni. Nah, ni anak siapa ni gini. Kita beri. Sedangkan bagaimana istilah yang dikatakan bila mana kamu dalam keadaan hubungan dengan Allah terjaga, dengan sendiri aura kita tu akan keluar, tuan-tuan. Aura kita akan keluar, menyebabkan orang rasa malu, orang rasa hormat, orang rasa nak infak juga. Disebabkan kita infak, orang memberi, bila mana kita memberi, kata dah. Maka ini ditunjuk tauladan oleh Al-Imam Abu Hanifah antara contoh. Ya, terkesan sangat kehidupan dia kepada masyarakat sekitar yang ada bersama dengan dia. Allahu Rabbi. Dan sesiapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Yang ketiga, tuan-tuan, nak cantik zahir, bila mana kita sentiasa repair spare part dalaman. Itu tuan. Orang yang tak prepare, orang yang tak repair spare part dalaman, tuan-tuan, body dia tengok comel pun tapi tak gagah, tuan-tuan. Kita ada kereta kancil 600cc. Kereta cat, ya Allah, 2 bulan sekali kereta cat. Body cat berkilat. Warna blue bling. Nah, ada tak warna blue bling tu tuan? Tengok sekali warna biru, tengok sekali warna hijau. Cat apa dia guna ni? Tetapi enjin tak pernah di repair. No. 600cc ya. Lama dah enjin tak repair. Minyak hitam tak tukar. Berasak macam awan keluar. Kereta siapa ni? No. Tengok kereta comel, warna comel, spare part luaran Masya Allah, tetapi dalaman rosak. Orang tak respect juga, tuan-tuan. Nah, tapi kalau dia punya kereta walaupun tak besar mana, nah, Chevy ya contoh, tapi enjin zoom zoom zoom, tak dengar. Bila siapa rumah tak dengar enjin kereta pun, tengok, tuan-tuan. Tapi body calah habis. Kat pintu tu dia lukis macam-macam oleh anak kita. Kat belakang bonik, Allah Rabbi, kereta kok, traktor ni. Tapi enjin, Masya Allah. Kata tu, enjin Masya Allah, tak dengar pun. Nah, inilah di antara contoh, tuan-tuan. Orang beriman macam tu juga. Dia repair hati. Bila mana dalaman cantik, luaran juga Allah Ta'ala akan zahirkan kecantikan. Lepas tu kita nak tengok orang, tuan-tuan, ulama sebut dah, fahkum bizawair wallahu ya'lamu bisarair. Hukumlah seseorang dengan zahir dia, kerana yang dalam ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi kebiasaan yang dalam tu zahir akan jadi lebih baik kalau dalam tu baik, insya-Allah. Kata tuan, kalau dalam tu cantik, zahirnya akan cantik mudah-mudahan. Tetapi ada juga orang cakap, ya, bila mana zahir tengok macam tu je, lalu kata dia, saya zahir je, hati comel. Ada juga orang cakap gitu. Nah, zahir tengok pelik. Nah, kau rantai seluar belos, koyok kat pohon, kat belakang koyok. Nah, dia kata ni zahir je, dalam orang tak tahu. Jadi kita boleh terima ke gitu, tuan? Kalau kita tengok anak orang, orang tak bagi, tuan. Nah, kita nak tengok anak orang pakai gitu. Nah, rambut dandang belakang sini macam tu. Nah, Allahu Akbar. Nak kita tengok anak dara orang. Orang tengok pada pandangan zahir tu. Allah nak mari tengok anak aku. Balik. Bakal balik terus, tuan. Pocik, hati pocik tak tahu, comel. Boleh kau kita nak begitu, tuan? Kan? Tak boleh. Sebab yang dalam hanya Allah. Tetapi bagaimana kata ulama, kalaulah dia memperbaiki hati, sentiasa repair hati, maka Allah akan repair, akan zahir dia. Agaklah, tuan-tuan, itulah yang kita nak mudah-mudahan. Bukan kita nak riak dengan orang, tidak, tetapi dengan tersendiri.
Kalau hati itu cantik, insya-Allah hadirin sekalian, zahirnya akan cantik. Tu. Kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kali pertama dia datang nak jumpa Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dengan perasaan yang sangat marah dengan Nabi tu. Ya, marah dengan Nabi. Sebab ramai dah orang condong kepada Islam. Ramai dah orang nak beriman dengan Allah. Ramai orang nak baca Quran, tak nak baca syair-syair yang dia buat dah. Orang dapat beza mana Quran, mana tulisan manusia. Mana yang manusia karang, mana yang kalamullah. Katalah. Ya, orang ramai dah berduyung-duyung pergi mengaji, mendengar di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sehingga bila mana dia datang dengan pedangnya yang terhunus, dengan garangnya nak cari Nabi. Lalu dikatakan di pertengahan jalan kepada Umar, ya Umar, nak ke mana Umar? Aku nak cari Nabi. Aku nak cari Muhammad. Kerana dialah yang ramai berpaling daripada agama nenek moyang kepada agama yang baru yang dibawa oleh beliau. Tuan-tuan, lalu dikatakan, ya Umar, sebelum kamu datang cari Muhammad, ingatlah bahawa adik kamu telah masuk Islam, ya Umar. Allah. Dia tak sedar bila adik dia peluk Islam, tuan-tuan. Fatimah binti Khattab peluk Islam bila dia tak tahu. Ini kehebatan, tuan-tuan. Sedangkan adik dia duk mengaji lama dah, tuan-tuan. Siapa yang ajar adik dia? Abdullah bin Ibnu Abi Makhtum. Kan Abdullah bin Abi Makhtum, sahabat yang buta inilah yang mengajar adik dia Fatimah mengaji Al-Quran sehingga boleh melafazkan bacaan surah Taha. Merdu bacaannya, dengar bacaan yang sangat baik. Lalu dia berpaling, dia balik pergi rumah adik dia. Marah sangat, tuan-tuan. Itulah peristiwa yang berlaku bagaimana dia lapang adik dia berdarah, tuan-tuan. Dengar adik dia baca Quran. Naik-naik lepang terus. Lalu dia keluar daripada rumah adik dia. Dia duduk di bawah. Dia dengar lagi adik dia baca Quran, tuan-tuan. Ya, baca lagi Quran walaupun mulut berdarah. Dia dengar. Bila mana dia perhati, dia dengar, tuan-tuan. Hadzal kalam laisa kalamul bashar. Tengok, tuan-tuan, Allah lembutkan jiwa Umar. Bila mana dia perhati, dia dengar, tuan-tuan. Hadzal kalam laisa kalamul bashar. Kata-kata ini bukan kata-kata manusia ni. Tengok, tuan-tuan. Dia boleh beza dah. Sebab dia ahli sastra. Dia duk karang syair. Dia dengar adik dia baca setiap ayat. Dia kata bukan kata-kata manusia ni, bukan. Bermula daripada situlah, tuan-tuan, Allah hancurkan keegoan Sayyidina Umar. Ya, Allah hancurkan ego dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Di samping doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Itulah hebatnya. Kita tengok bila mana dia sudah berubah nak baiki hati dia daripada manusia yang paling garang, yang tak makan saman, tuan-tuan. Sehingga Nabi berdoakan, ya Allah, Islamkanlah ya Allah di antara dua Umar, ya Allah. Sebab ni hulu bala Mekah, tuan-tuan. Hulu bala Mekah. Kalau salah seorang peluk Islam, garanti orang Mekah akan tunduk pada Islam. Tuan-tuan. Maka Allah pilih Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Allah biarkan Abdullah Umar bin Hisham. Allah terima Umar al-Khattab. Allah biarkan Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, kata tuan, ya. Dia hidup dengan kekufuran, keingkaran sampai dia mati, ya. Tetapi Allah pilih Sayyidina Umar ibn al-Khattab daripada kehidupan yang sangat dahsyat zaman jahiliyah. Nahnu qaumun adhilla fa'azzana Allahu bil Islam fa'azzal Islam bina. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Dulu kami golongan yang sangat hina dina, azilla, hina sungguh. Tetapi Allah muliakan kami dengan Islam. Fa'azzal Islam bina, dan Islam tu gah bila mana kami peluk Islam.
Allah tuan-tuan. Bila mana dia peluk Islam, Islam tu jadi goh. Maka inilah yang ada pada Sayyidina Umar tuan-tuan. Sehingga Nabi sebut, kalau lagi ada Nabi selepas daripada aku, Umar lah Nabi. Allah, tengok. Nabi tak kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Nabi sebut Umar. Kalau ada lagi Nabi selepas daripada aku, tapi dah tak ada lah, kata tuan. Kalau ada lagi Nabi selepas daripada aku, Umar lah Nabi. Ya. Tuan-tuan tengok dalam kitab Wasiyat Iman, wasiat iman kan disebut apa yang ada pada Sayyidina Umar sampai Nabi sebut macam tu tuan-tuan. Ya. Adalah kehebatan dia. Sayyidina Abu Bakar benda lain pula Nabi sebut. Kalau nak ditimbangkan seluruh amalan manusia di atas muka bumi, dengan amalan Abu Bakar berat lagi amalan Abu Bakar. Allah tuan-tuan. Di situ pula lebih dia. Di situ pula lebih dia. Tika mana Nabi dalam keadaan gering, Nabi tak panggil orang lain tuan-tuan. Nabi sebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, beritahu pada ayahnya Abu Bakar, gantilah saya jadi imam. Aisyah kata, ya Rasulullah, mengapa ayahnya Abu Bakar nak dijadikan imam? Sedangkan kamu tahu dia ni seorang yang sangat mudah menangis ya Rasulullah. Seorang yang bertubuh tinggi lampai kurus kering. Abu Bakar ni sangat sensitif. Ya Rasulullah, kalau kamu suruh dia jadi imam ya Rasulullah, nescaya orang akan dengar tangisan lebih banyak daripada bacaan. Allah tuan-tuan. Kalau Abu Bakar jadi imam, dia menangis lebih banyak daripada dia baca. Dia akan menangis, dia rasa sedih. Ya Rasulullah. Tapi Nabi suruh juga tuan-tuan, berkali-kali, tak apa Aisyah, suruh dia naik imam. Beritahu pada ayah, ganti saya jadi imam. Tuan-tuan, inilah kelebihan sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tuan-tuan. Atas dunia Nabi sebut seorang-seorang kelebihan. Juga cerita yang selalu kita dengar, yakni cerita Akasyah. Kan? Sahabat yang cari peluang nak balas dendam, tuan-tuan. Dia nak pukul Nabi. Cari jalan. Tetapi Allah jinakkan sahabat-sahabat, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana yang dia buat di akhir-akhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lama Nabi tidak berjemaah dengan sahabat, tak jumpa kata sahabat. Sehingga Nabi dipapah buat kali terakhir. Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut, betapa aku tidak lama lagi akan bertemu dengan kamu wahai sahabat. Tidak lama lagi aku akan pergi Ar-Rafiqul A'la, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini aku nak tengok wajah-wajah kamu sahabat. Dan aku tak nak bawa hutang aku sesama manusia bila mana aku bertemu dengan Allah. Sahabat, siapa yang ada hutang dengan aku, sila tuntut hari ini. Mana-mana yang aku berhutang, sila tuntut. Allah tuan-tuan, sahabat macam kita gini. Tiba-tiba bangun seorang yang bernama Akasyah. Ya Rasulullah, aku nak tanya satu perkara. Kalau dia jadi hutang ya Rasulullah, aku nak tuntut daripada engkau. Apa dia Akasyah? Maka dia jawab, ya Rasulullah, dalam peperangan Uhud, ketika mana kamu buka cemeti kamu nak tibai belakang kuda ya Rasulullah, terkena dada aku ya Rasulullah, sakit Rasulullah. Kena dada aku. Cemeti ni sakit tuan-tuan. Agak-agak ekor pari ya. Orang tua dulu kan ekor pari sakit. Lalu ya Rasulullah, adakah dia hutang? Lalu Nabi jawab, ya wahai Akasyah, itu hutang aku denganmu, maka bayarlah hari ni. Tengok tuan-tuan, ya Allah tabarakallah. Lalu Akasyah pun meluru nak cemeti Nabi balik. Lalu Sayyidina Umar bangun.
Wahai Akasyah, kalau kamu nak cemetikan Nabi, mu cemeti dulu belakang aku. Tengok tuan-tuan, nak pertahankan Nabi. Nabi kata, ya Umar, hari ni urusan aku dengan Akasyah, bukan dengan kamu. Duduk. Akasyah menunggu lagi. Bangun pula Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Akasyah, nak bedah Nabi, bedah belakang aku dulu. Aku sahabat yang paling rapat. Anak dia kahwin dengan aku. Silalah kamu bantai belakang aku dulu. Wahai Abu Bakar, duduk. Bukan urusan kamu dengan Akasyah, urusan aku. Berjalan lagi, Osman bangun lagi. Duduk Osman, bukan urusanmu. Jalan lagi dah hampir dengan Nabi. Cucunda Nabi Hasan wal Husain bangun, tuan-tuan. Wahai pocik, janganlah kamu cemetikan belakang datuk kami. Datuk kami dah uzur. Datuk kami hampir dah dengan kesakitan sangat. Kalau nak pukul kami. Anak tuan-tuan. Maka Nabi kata, wahai cucunda yang aku kasihi, hari ini urusan pocik dengan datuk. Duduklah. Supaya dia boleh bayar hutang yang pacik berhutang dengan dia. Tuan-tuan. Lalu sampailah Akasyah ke depan dekat mimbar Nabi. Akasyah kata, ya Rasulullah, masa aku kena dulu di tempat yang terbuka, kamu duduk atas mimbar, duduk aci. Tak jadi macam tu. Maka Nabi pun turun daripada mimbar, tuan-tuan, membuntuk kepada Akasyah. Sila Akasyah, aku bersedia sekarang, wahai Akasyah. Lalu Akasyah jawab lagi, ya Rasulullah, masa aku kena dulu, ya Rasulullah, aku buka jubah, aku tak ada pakaian. Aku tak berbaju, ya Rasulullah. Sekarang aku minta kau buka jubah, ya Rasulullah. Tuan-tuan, bagaimana nilai yang Nabi ajar sahabat. Sahabat terdiam duduk. Kalau ikutnya Omar pacu tekok terus dah, tuan-tuan. Nabi uzur macam ni, kau nak minta hutang apa? Hutang pula nak cemeti Nabi, bukan nak minta duit. Tuan-tuan, bila mana Nabi buka jubah, Nabi jawab, wahai Akasyah, silalah bayar hutangmu. Tapi jangan kau buat berlebih-lebihan, Allah murka dengan kamu, wahai Akasyah. Tuan-tuan, bila mana begitu dia sampai kat Nabi, dia ambil cemeti, dia buang rupanya. Dia campur jauh-jauh cemeti. Dia datang, dia peluk belakang Nabi, tuan-tuan. Dia peluk belakang Nabi. Dia rapatkan kulit dia dengan kulit Nabi. Ya Rasulullah, aku minta maaf banyak-banyak, ya Rasulullah. Aku buat lawak demikian kerana aku cinta denganmu, ya Rasulullah. Sesungguhnya aku tahu kalau aku tak buat macam ni, aku tidak akan dapat lagi bertemu kulit aku dengan kulitmu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, cintanya sahabat. Siapa tahu dia buat peluang macam tu, kita anggap mula-mulanya dia nak sembah Nabi. Rupanya dia nak rapatkan kulit dia dengan kulit Nabi, tuan-tuan. Lalu Nabi sebutkan sahabat, Nabi sebut apa? Wahai sahabat-sahabat, kalau kamu nak tengok di antara penghuni syurga Allah, inilah orangnya Akasyah radhiyallahu anhu. Ya Allah, tuan-tuan. Ini kehidupan sahabat yang kita tengok bagaimana. Sebab di atas dunia Nabi latih dia, Nabi train dia, tuan-tuan, supaya dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya di atas dunia dia dalam keadaan sentiasa memperbaiki hatinya dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala akan perbaiki akan zahirnya. Ini di antara orang-orang yang Nabi bina, tuan-tuan. Yang Nabi bina sepanjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kedudukan sahabat. Ya. Yang Nabi pilih atas dunia lagi, tuan-tuan. Yang Nabi sebut atas dunia lagi. Harga yang sangat hebat yang dibayar oleh Allah. Kes apa? Kes iman. Ya. Tidak ada yang lain. Melainkan dia duduk sentiasa memperbaiki akan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kita ingat lagi sahabat-sahabat yang lain. Ramai lagi lah. Yang bagaimana Allah Ta'ala uji mereka. Allah repair hati mereka, tuan-tuan. Kerja Nabi 13 tahun di kota Mekah, repair bahagian hati. Repair akidah, tuan-tuan. Atau kita kata spare part dalaman.
Ya, datangnya Nabi SAW, ulama sirah sebut dengan dua perkara. Yang pertama takkid, yang kedua tatmim, ya kan? Inilah kehadiran Nabi SAW. Yang pertama penegasan dalam masalah akidah. Jana sungguh dalam bab akidah. Yang kedua tatmim, menyempurnakan syariat dan juga akhlak. Maka inilah yang terbina di zaman Nabi hadirin sekalian. Maka Masya Allah, tabarakallah, mereka lah di antara yang berjalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut ashabi kan nujum man iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bak bintang di langit. Siapa-siapa yang kamu ikut, kamu akan dapat hidayah. Allah, tuan-tuan. Ya, walaupun ada salah silap mereka, tuan-tuan. Ada salah silap mereka. Seumpama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita tengok sejarah dia, sahabat yang paling lama, tuan-tuan. Lama dan panjang umur dia, Masya Allah. Dia sempat hidup dengan zaman Nabi. Dan dia di antara katibur Rasul, penulis wahyu, tuan-tuan. Ini hebatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang penulis wahyu. Bila mana Nabi wafat, dia hidup zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia sempat hidup zaman Umar. Dia sempat hidup zaman Osman. Dia sempat hidup zaman Sayyidina Ali. Dan berlaku peristiwa perang, kata tuan, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Talib. Kita ingat sejarah tu. Ya. Dan dia sempat hidup selepas mana zaman Sayyidina Ali. Sehinggalah dialah pelopor kerajaan Bani Umayyah, tuan-tuan, kita ingat. Dialah pelopor kerajaan Bani Umayyah. Jatuhnya kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, naik kerajaan Bani Umayyah, dialah pelopor. Tengok, tuan-tuan, hebatnya sahabat. Lepas tu jangan kita katakan kepada mereka ini orang-orang yang derhaka dengan Allah, orang yang banyak masalah walaupun berlaku perang saudara. Tetapi kita doakan kepada mereka sebagaimana yang diajar oleh Allah. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Kan kita baca ayat tu. Kalau orang tanya masalah berlakunya peperangan ini, siapa yang salah, Ali ke ataupun Muawiyah? Kita baca ayat inilah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Jangan kita menakyinkan yang ni salah, yang ni betul. Sahabat-sahabat hebat. Ya, tuan-tuan. Walaupun dia ada salah dan silap. Sebab tu bila mana ditanya kepada Abdullah ibnul Mubarak, ulama hadis, siapakah yang lebih hebat di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, bukan Al-Khattab, yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Mana yang lebih hebat dua ni? Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah, Umar bin Abdul Aziz khalifah yang ke-8 dalam kerajaan Bani Umayyah. Dia bukan sahabat, ya kan? Dia bukan sahabat, tetapi cerita dia hebat, kan? Cerita dia hebat. Tak pernah guna sebarang perkara untuk diri dia. Kalau harta itu harta kerajaan. Zaman Sayyidina Umar lah, rakyatnya tidak ada yang layak menerima zakat, tuan-tuan. Allah. Zaman dia, kita baca semua. Lalu ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak, siapa yang lebih hebat, Umar bin Abdul Aziz ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan? Lalu dia jawab apa, tuan-tuan? Sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda Muawiyah yang berjihad menegakkan agama Allah lebih hebat daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan cuba bayar kata-kata seorang ulama, bukan nak hina Umar, tidak, tetapi harga seorang sahabat, harga hebatnya sahabat, sehingga dia kata apa? Debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda Muawiyah yang sentiasa berjihad lebih hebat daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz. Ya.
Lalu kita boleh fikirkan tuan-tuan, hebatnya sahabat. Ya, hebatnya sahabat. Walaupun satu-satu sudut Umar Abdul Aziz, Masya Allah. Kalau ada lagi khalifah yang kelima, nescaya dia antaranya. Sebab sifat-sifat dia mewarisi Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kata tuan. Tetapi dari sudut yang lain, qimah ataupun harga sahabat yang dibina, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat hebat pada mana-mana zaman hadirin sekalian, ya. Allahu Rabbi. Hamid Al-A'faf berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan 3 macam. Hadirin sekalian, ulama menyatakan bagaimana kalau Allah nak membinasakan seseorang, yakni Allah benci, yakni Allah tidak mengurniakan rahmat kepada seseorang. Tanda-tanda dia mana tuan-tuan? Kata dia, Allah hukum atas dunia ni 3 perkara. Yang pertama, diberinya ilmu tetapi tanpa amal. Allah takut tuan-tuan. Bagaimana Syekh Hamid sebut, kalau nak tengok Allah nak membinasakan seseorang, Allah nak hina seseorang atas dunia, yang pertama kata dia, Allah berikan ilmu tetapi tanpa amal. Banyak ilmu tak nampak amalan, ya, wal'iyadu billah tuan-tuan, ya. Ilmu sudah banyak kita tengok tapi amal tidak ada, bahkan semakin jauh dengan Allah, wal'iyadu billah. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tetapi tidak mengikuti jejak mereka. Atas dunia Allah jinak dah jadi orang surau mungkin tuan-tuan, berkawan dengan orang-orang baik, tetapi Allah tidak jadikan dia dapat mengikut jejak langkah orang baik. Ini tanda-tanda istidraj daripada Allah. Allah murka dengan dia tuan-tuan. Allah hukum atas dunia. Yang pertama, tengok ilmu banyak dah, ya, banyak sangat dah ilmu, macam-macam ilmu, tapi tengok kedudukan macam orang tak ada ilmu. Pelik sungguh tengok. Itu kehinaan daripada Allah. Yang kedua, tengok dia bergurau, dia berkawan dengan orang baik dah, tetapi dia tak ikut ulama, dia tak ikut orang-orang baik. Style perangai dia pelik. Dua kehinaan. Yang ketiga, kata Syekh Hamid, dan tidak beradab dengan apa dia, dan tidak beradab dengan mereka. Yakni yang kedua lagi sambungan. Dia bersahabat dengan orang baik, dia berkawan dengan orang soleh, tapi dia tidak ikut jejak langkah. Dia tak beradab langsung dengan orang-orang alim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata dia, diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Allah takut tuan-tuan. Diberi jalan dah buat taat, sedekah, Masya Allah, Allah lorong dengan kekayaan dia buat sedekah, dia buat ibadat, tetapi Allah tidak jinakkan hati dia dengan ikhlas. Dia buat mari benda-benda mazmumah dalaman, wal'iyadu billah tuan-tuan. Ini tanda-tanda, kata Syekh Hamid Al-Afaf, di antara tanda-tanda Allah nak membinasakan seseorang. Tuan-tuan, yang membinasakan seseorang ni orang dah baik dah, bukan orang yang engkar tuan-tuan. Ini yang kita takut sangat-sangat. Allah dah select dah. Tengok, dia berilmu bukan tak berilmu, tetapi Allah uji dia dengan tidak beramal. Allah jadikan dia bersahabat dengan orang yang baik, tetapi dia tak boleh kutip adab bersama dengan orang yang baik. Dia tidak hormat dengan ulama-ulama, dia tak dapat ikut dengan apa yang ulama sebut. Rajin dah mari mengaji, rajin dah bersama-sama dengan orang-orang baik berkawan, tetapi kesan tidak ada. Yang ketiga, Allah beri jalan dia buat taat dah, tetapi tidak ikhlas. Inilah yang paling bahayakan tuan-tuan. Jadi sama-sama kita bermuhasabah. Moga-moga Allah pelihara kehidupan kita tuan-tuan daripada penyakit-penyakit yang sangat bahaya, yang kita balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menagih simpati daripada Allah. Rupa-rupanya Allah tak pandang kita tuan-tuan.
rupa-rupanya amalan kita haba'an mansura, jadi debu-debu yang berterbangan sahaja, tak dapat apa-apa di akhirat. Wal a'yadu billah. Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya, ikhlas dalam amalnya, dan menghargai kedudukan bila mana dia bersama dengan orang-orang yang soleh. Betul tak tuan? Apa lagi ubat? Kata Imam Laith, bermula dengan niat. Kalau niat kita comel, insya-Allah kita belajar ilmu, Allah permudahkan untuk kita beramal. Bila mana kita bersahabat dengan orang yang baik, Allah kurniakan kemudahan untuk kita menghargai kedudukan kita bila mana bersama dengan orang yang soleh. Bila mana kita beramal, Allah kurniakan keikhlasan dalam amalan kita, insya-Allah. Bila mana niat itu dalam keadaan sentiasa baik, ya, sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukuplah tuan-tuan sekalian tu, insya-Allah pada malam ni. Tersambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما عميقا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل